Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Seluruh jawatan kuasa masjid dan juga pegawai, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita memanjatkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah. Kerana dengan inayah Allah, dengan kehendak Allah taala, kita masih lagi dapat menghirup udara Allah. Masih lagi dapat mengecapi nikmat Islam dan iman. Masih lagi dapat meneruskan kehidupan. Dan masih lagi berpeluang untuk beribadat kepada Allah, mudah-mudahan menjadi bekalan kepada kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kemudian. Alhamdulillah, pada malam ini kita boleh sambung lagi meneruskan perbincangan kita berkaitan dengan sunat-sunat Jumaat, berkaitan dengan hari Jumaat. Sebelum ini kita melihat bagaimana pada hari Jumaat disunatkan kita memakai pakaian yang terbaik. Dan pilihan warna yang terbaik ialah warna putih. Solat pada hari Jumaat, pilihan warna ni ialah warna putih. Ilbasu min thiyabikumul bayad. Nabi sebut, pakailah daripada pakaian kamu yang berwarna putih. Fa innaha min khairu thiyabikum. Kerana sesungguhnya dia itu yang berwarna putih itu adalah yang sebaik, yang terbaik daripada pakaian kamu. Wa kaffanu fiha mautakum, dan dengannya, dengan pakaian, dengan kain yang warna putih itu kamu akan dikafankan nanti. Itu dalil menunjukkan bahawa bukan wajib, sunat memakai pakaian yang berwarna putih. Yang terbaiklah, yang afdalnya begitu. Yang lainnya kita dah tengok dari segi wangi-wangian, memakai minyak atar ataupun pewangi, seperti, dan pewangi pula yang terbaik di kalangan hak mana yang kita ada tu, yang terbaik kita guna pada hari Jumaat berbanding pada hari-hari lain. Contoh, kita ada 2-3 botol, hak mana yang terbaik tu, yang paling sedap bau tu, pakai pada hari Jumaat. Contohnya ada kasturi ke, kan, ataupun macam-macam jenis hal ni, kan. Apa nama, apa yang ustaz jual tu, apa ni, pewangi macam raudah tu, macam bau di Mekah tu, macam-macam lah, kan. Tapi yang pentingnya kita pilih yang paling wangi yang kita ada, pakai pada hari
pada hari Jumaat berbanding pada hari lain. Hari ini kita sambung lagi. Dan sunat membanyakkan membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat dan juga pada malamnya. Berselawat, banyakkan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Paling kurang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak sambung lagi Ibrahimiyah, selawat Ibrahimiyah, wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim tu, kan, sampailah habis. Bermula bila? Bermula pada hari pada waktu maghrib. Maghrib hari Khamis. Dan sunat membanyakkan membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat dan malamnya kerana hadis inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ati fa aqshiru alayya min as-salati fihi fa inna salatikum ma'rudah. Artinya bahawa setengah daripada yang lebih afdal segala hari kamu hari Jumaat, maka banyakkan oleh kamu daripada selawat padanya, kerana bahawa selawat kamu dilintangkan atasku. Mencerita akan dia oleh Abu Dawud dan lainnya dengan beberapa sanad yang sahih. Okey, hadis ni ada perbincangan dalam kalangan ulama dan ada yang mengatakan banyak yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Kita tengok ada hadis lain yang menceritakan tentang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu man shalla alayya salatan 'ala Allah 'alaihi biha 'ashara, sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya 10 kali. Jadi pada hari Jumaat ni perbanyakkanlah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat dalam yang disebut oleh Imam Baihaqi yang dibentangkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap hari Jumaat. Hari Jumaat. Sebab itulah disuruh supaya kita ni banyak selawat pada hari Jumaat. Satu lagi hadis, aksiru alayya min salati fi kulli yaumil jum'ah fa inna salata ummati fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumil jum'ah faman kana aktsaruhum alayya salatun kana aqrabahum minni manzilah. Perbanyakkanlah selawat ke atasku pada setiap hari Jumaat, fi kulli yaumil Jumaat. Fi kulli yaumil Jumaat, setiap Jumaat banyakkanlah selawat. Sesungguhnya selawat yang dibaca oleh umat aku akan dibentangkan kepadaku pada setiap hari Jumaat. Barang siapa yang paling banyak berselawat ke atasku, siapa paling banyak berselawat, maka dia akan berada paling hampir denganku nanti di dalam syurga. Jadi orang nak paling dekat dengan Nabi, banyaklah selawat. Berlumba-lumba berselawat paling banyak. Ramai-ramai ni hak mana paling banyak, dia lah yang paling dekat dengan Nabi dalam syurga. Yang tak banyak berselawat, dia paling jauh duduk dengan Nabi. Yang tak selawat langsung, jauhlah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga nanti. Jadi kalau kita nak rapat dekat dengan Nabi di hari akhirat nanti, yang khususnya di dalam syurga, maka kita sama-samalah memperbanyakkan selawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Baihaqi radhiyallahu anhu mengatakan bahawa hadis tadi yang kita baca tadi itu
diriwayatkan dengan lafaz-lafaz yang berbeza. Ada beberapa lafaz yang lain yang berbeza-beza tapi mafhum dia lebih kurang lah. Tetapi kesemuanya membawa kepada galakan supaya berselawat. Walaupun lafaz dia berbeza-beza tapi semuanya membawa maksud galakkan supaya kita semua ni berselawat ke atas Nabi pada hari Jumaat, malam Jumaat dan juga hari Jumaat. Walaupun ada hadis sebahagian daripada sanadnya adalah dhaif. Ada sebahagian daripada sanadnya adalah dhaif dan ada yang kami sebut yang mana dia tu adalah mencukupi. Mencukupi untuk diterima hadis tersebut. Okey. Tapi kebanyakan ulama menyebut, contohnya Imam As-Sayuti, dia kata apa? Hadis ni yang dinukilkan oleh Baihaqi ni adalah hasan. Sama juga imam yang lain seperti Imam Al-Ajlani menghukumkan bahawa sanad hadis ini juga adalah baik ataupun jayyid. Dalam bahasa Arab sebut jayyid. Satu lagi Imam Asy-Syaukani, dia kata sanad hadis ini juga adalah hasan. Dan satu lagi Al-Albani, tapi Al-Albani kata dhaif. Walaupun demikian, kebanyakan mengatakan bahawa hadis yang kita bacakan tadi adalah hadis yang hasan. Jadi hasan maksudnya boleh terimalah, boleh kita jadikan sebagai hujjah dan boleh kita beramal dengan hadis tersebut. Iaitulah yang kita bincang ni, ialah memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi pada hari Jumaat tadi. Lebih-lebih lagi ada ayat Al-Quran dalam surah Al-Ahzab yang biasa duk baca kan, Tok Bilal duk baca hari Jumaat, Bilal baca kan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baca selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mafhum ayat itu dia kata apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Berselawat di sini juga membawa maksud memberi penghormatan, segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebut apa lagi? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah ke atasnya, yakni ke atas Nabi, dengan apa? Wasallimu taslima, dengan penghormatan ataupun dengan salam sejahtera, dengan penghormatan yang sepenuhnya. Jadi bila kata begitu pada hari Jumaat itu, makmum semua hendaklah berselawat, ramai-ramai berselawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau nak sambung sampai situlah, tu khatib pun naik, ambil tongkat, naik atas mimbar, bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat pun tutup buku, mai duduk sama-sama dengan jemaah untuk mendengar khutbah. Orang yang baru masuk lepas tu tidak ada dalam catatan kehadiran, tidak ada dalam kehadiran. Jadi seolah-olah dia tak hadir. Maksudnya dia tidak mendapat pahala Jumaat kalau datang selepas khatib memberi salam untuk membaca khutbah. Itu dia. Jadi poin yang pertama hari ini ialah berselawat. Dan haram atas mereka yang wajib atasnya sembahyang Jumaat berbimbang dengan berjual beli. Kalau dia sibuk berjual beli, haram hukumnya. Ataupun dengan hal-hal lain yang tidak ada kaitan dengan solat Jumaat, haram. Khususnya di sini berjual beli dan
umpamanya yang seumpama dengan berjual beli, hukumnya adalah haram. Haram ni maksudnya berdosa. Berdosa orang yang masih lagi duduk berurusan berjual beli ketika mana solat Jumaat, azan solat Jumaat. Okey. Kemudian daripada berjual beli dan umpamanya, kemudian daripada dimulai akan bang ataupun azan di hadapan khatib pada ketika duduk ia di atas mimbar. Masa tu kalau ada lagi orang duduk buat kerja lain selain daripada datang ke masjid, hukumnya adalah haram, berdosa. Maksudnya bila dah dengar azan di situ, wajib bergegas untuk pergi ke masjid bagi menunaikan solat Jumaat. Contoh, pada ketika itu duduk sedang basuh kereta, kena berhenti walaupun tak siap lagi, berhenti. Sambung lepas balik sembahyang Jumaat. Ataupun pada ketika itu duduk di mana? Duduk di kebun ke? Berhenti balik nak sembahyang Jumaat, balik sambung besok pula ataupun selepas solat Jumaat. Kalau tak, teruskan juga. Kalau diteruskan juga buat kerja sedangkan sudah azan hari Jumaat, maka hukumnya adalah haram. Haram di sini berdosa lah. Perbuatannya adalah berdosa. Kerana firman Allah Ta'ala, wa dharul bai', ini surah apa? Surah Al-Jumu'ah kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salah, apabila diseru kepada solat. Azan min yaumil jumu'ah, pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat bila diseru kepada solat, khususnya solat Jumaat, fas'au ila zikrillah, maka segeralah kamu untuk mengingati Allah, yakni solatlah, pergi ke masjid. Bersegeralah kamu pergi ke masjid. Fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Wa zarul al bai', tinggalkanlah bai'. Bai' ni jual beli, tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Dzalikum khairul lakum, sebenarnya itu adalah lebih baik bagi kamu. Tinggal kerja, pergi ke masjid untuk solat Jumaat, itu adalah lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Orang yang tidak mengetahui, dia kata, rugi tinggal. Tak, rugi tinggal berniaga di tengah laku. Ramai pula orang masa tu duk beli kan. Kalau tinggal dia rasa rugi. Tapi orang yang mengetahui hakikat sebenarnya, maka dia akan tinggal, dia akan pergi solat Jumaat. Dan hukum dia pun memang wajib. Perbuatan dia tu, berniaga masa tu atau buat kerja masa tu, adalah hukumnya haram. Hukumnya haram. Dia berniaga tu hukumnya haram, tapi pendapatan tu tak haram. Perbuatan dia berniaga masa tu haram. Okey. Berdosa, dapat dosa ketika itu. Okey. Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, berdasarkan pada hadis tadi, berkaitan dengan hadis tadi, idza nudiya lis-salah, dia kata apa? Apabila diseru azan untuk mengerjakan sembahyang, beliau menyebut yang dimaksudkan dengan an-nida, yakni seruan azan ini adalah azan yang kedua. Ibnu Katsir kata, Syekh Ibnu Katsir kata, azan yang kedua. Bila azan kedua?
bila khatib naik ke atas mimbar kan, lepas tu Bilal pun azan. Sebelum itu bila panggil tu imam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dah. Panggil tu imam naik pegang tongkat naik ke atas mimbar bagi salam, lepas tu azan. Imam Ibn Katsir kata yang dimaksudkan tadi idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ati itu ialah azan yang kedua. Azan kedua tu kalau masih lagi sedang duduk buat kerja, tak tinggal kerja tersebut, maka haramlah. Okey. Dan ini adalah azan yang kedua yang telah dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu apabila baginda keluar dan duduk di atas mimbar, kerana pada ketika itu azan dikumandangkan di hadapan baginda, maka azan inilah yang dimaksudkan. Adapun azan pertama itu yang telah ditambah oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Asalnya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu je azan. Bila waktu azannya? Waktu azannya ialah bila khatib naik atas khutbah, atas mimbar, baru azan. Itu je satu-satunya. Tapi zaman sekarang ni, bermula pada zaman Khalifah Uthman bin Affan, dia buat 2 kali. Yang pertamanya jadi bila masuk waktu azan. Okey, bila masuk waktu azan, lepas tu azan sekali lagi bila khatib naik di atas mimbar. Asalnya Nabi yang itulah, khatib naik atas mimbar barulah azan. Okey. Sekarang ni banyaknya di Malaysia ni kita ikut yang inilah yang dibuat oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Ada beberapa masjid saja di Malaysia ni yang buat macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya satu masjid di Terengganu, masjid Batu Enam. Batu Enam. Semenjak daripada dulu lagi. Sekarang ni saya tak pasti, tapi masa dulu, masa saya masih lagi sedang belajar tu, masa tu memang dia azan dia sekali, itulah ketika khatib naik atas khutbah. Bila masa waktu khatib terus naik, lepas tu azan. Macam tu dia buat. Dan itulah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun mana-mana boleh, kerana kita ikut ni ialah yang telah dibuat oleh orang yang rapat dengan Rasulullah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga khalifah iaitu Utsman bin Affan, Amirul Mukminin. Seterusnya dalam firman Allah Taala, wazarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Ibnu Katsir dia kata apa lagi? Maksudnya ialah bersegeralah kamu beralih untuk mengingati Allah, dan tinggallah jual beli apabila disuruh untuk mengerjakan solat. Segeralah beralih, maksudnya tinggal jual beli, terus pergi untuk mengingati Allah ke masjid. Oleh kerana itu para ulama semuanya bersepakat. Para ulama bersepakat mengatakan bahawa mengharamkan jual beli pada bila dilakukan setelah berkumandang azan yang kedua. Sepakat ulama kata setelah azan kedua hukumnya adalah haram kalau masih lagi berlaku jual beli. Itu dia. Dan mereka juga para ulama ni dia berbeza pandangan, berbeza pendapat berkaitan dengan sah ataupun tidak sah jual beli tu. Yang ketika mana azan yang kedua tu ada lagi berlakunya jual beli, sah ke tidak sah? Ini juga dibincang oleh ulama. Dan terdapat 2 pendapat lah. Terdapat 2 pendapat tentang isu ni, sama ada sah ataupun tidak sah jual beli tadi. Pendapat yang pada zahir ayat ni menunjukkan bahawa jual beli tersebut dikira tidak sah. Kalau kita ikut dari segi zahir ayat tu,
jual beli itu adalah tidak sah. Maksudnya haram. Jual beli seperti tidak sah, maksudnya kita ambil, walaupun kita beli pada masa tu, pada ketika dah azan yang kedua tu, benda yang kita beli itu maksudnya bukan milik kita, kerana tidak sah kalau ikut zahir ayat tadilah. Tapi ada perbahasan lah. Perbahasan, ada ulama yang mengatakan jual beli itu adalah sah, cuma perbuatan dia pada ketika itu adalah haram kerana sudah dilaungkan azan, khususnya azan yang kedua lah. Ulama sepakat azan yang kedua. Okey. Habis yang tu. Kita tengok lagi. Barang siapa mendapat akan serakaat, akan mendapat serakaat daripada sembahyang Jumaat, nescaya tiada luput akan dia oleh Jumaat. Dia sempat dapat satu rakaat. Kalau dapat daripada awal tu memang sah lah bahawa dia tu dapat Jumaat kan. Tapi orang ni kerana dia mari lambat, dia datang lambat, dia hanya dapat rakaat yang kedua. Jadi dia dapat satu rakaat. Sempat baca Fatihah bersama dengan, sempat baca khutbah pada rakaat yang kedua tersebut dan rukuk bersama dengan imam. Jadi dia dapat rakaat tersebut. Okey. Yang ini tiada luput akan dia oleh Jumaat. Orang yang macam ni dia dapat pahala Jumaat. Dia dapat pahala Jumaat. Bila imam bagi salam rakaat kedua selepas tasyahud akhir tu, maka dia tambah satu rakaat lagi. Dia dapat pahala Jumaat lah. Dapatlah Jumaat tu. Kan? Okey, dan hendaklah menambah ia akan serakaat lagi kemudian daripada memberi salam oleh imam. Bila imam bagi salam maka dia tambah satu rakaat. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka min salatil jum'ati raka'atan faqad adraka as-salata." Artinya barang siapa mendapat ia daripada sembahyang Jumaat akan satu rakaat, maka sungguhnya telah mendapat ia akan sembahyang Jumaat. Dapat sembahyang Jumaat tu. Sah solat dia. Okey. Dan sabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka minal jum'ati raka'atan falyusalli ilaiha ukhra." Barang siapa mendapat ia daripada sembahyang Jumaat akan serakaat, maka hendaklah sembahyang ia kepadanya akan serakaat yang lain. Okey, sama yang tadi, tambah satu rakaat lagi. Menceritakan akan kedua hadis ini oleh Al-Hakim. Okey. Dan berkata ia pada tiap-tiap daripada keduanya asnadnya sahih atas rijal Al-Bukhari dan Muslim. Dua-dua hadis tadi, man adraka min salatil jum'ati raka'atan tu faqad adraka as-salah, dan satu lagi man adraka minal jum'ati raka'atan falyusalli ilaiha ukhra. Kedua-dua ni adalah sahih. Dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan barang siapa mendapat ia akan kurang daripada serakaat, dia tak dapat satu rakaat. Maksudnya dia takbiratul ihram tu imam dah iktidal, ataupun imam dah sujud rakaat kedua, imam dah duduk antara sujud rakaat kedua, ataupun imam dah duduk tahiyat akhir, kan, dia baru takbir. Okey, kurang daripada rakaat daripada Jumaat, nescaya luput akan dia oleh Jumaat. Dia tak dapat pahala Jumaat, dia tak dapat Jumaat kerana mafhum hadis yang pertama. Dan hendaklah menyempurnakan ia akan dia dengan zuhur. Dia kena sempurnakan sembahyang dia dengan zuhur. Maksudnya dia kena sembahyang 4 rakaat. Dia kena sembahyang 4 rakaat. Kalau dia datang lambat, tak dapat rukuk bersama dengan imam pada rakaat yang kedua, selepas tu dia dapat selepas tu ya, maka
kena sembahyang 4 rakaat. Kena sembahyang 4 rakaat. Maksudnya bila imam bagi salam, dia bangkit baru rakaat pertama. Tadi tak dapat rakaat. Kan? Baru bangun-bangun tu baru rakaat pertama. Jadi sembahyang 4 rakaat. Kerana telah luput akan dia oleh Jumaat dan wajib berniat ia akan Jumaat. Tiada tu. Niat dia sembahyang Jumaat lah. Dia niat solat Jumaat. Kan? Allahu Akbar dalam hati aku solat pada Jumaat mengikut imam kerana Ta'ala. Imam bagi salam, dia pun bangun Allahu Akbar, sembahyang 4 rakaat. Niat dia tadi sembahyang Jumaat, tapi berakhir dengan zuhur. Supaya muwafaqah akan imamnya. Masa dia niat itu, dia kena niat sembahyang Jumaat kerana supaya sama dengan tu imam. Imam niat tadi apa? Imam niat sembahyang Jumaat, maka makmum pun niat sembahyang Jumaat. Okey. Dan kerana belum putus asa ia daripada mendapat Jumaat. Okey. Jadi itu. Jadi isunya dalam solat Jumaat ni, antara perkara-perkara yang penting untuk menyempurnakan Jumaat ini ialah khutbah dan juga solat itu sendirilah, kan? Solat khutbah tu mesti cukup 5 rukun. Cukup 5 rukun. Kena tengok cukup tak cukup. Ayat Quran kena ada banyak. 1, 2, 3. Jangan satu je. Kenapa? Kerana kalau satu saja, takut bacaan ayat itu salah. Satu ayat ada yang baca. Lepas tu ayat tu salah, tak betul. Jadi tak cukup satu ayat, maka batallah khutbah itu. Batal khutbah, batal Jumaat pada hari itu. Tapi sebenarnya dalam khutbah tu banyaklah ayat. Bermula daripada kita mula-mula tu dah baca ayat dah tak? Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Lepas tu banyak lagi ayat, lepas tu ada lagi ayat. Kan? Lepas tu nak penutup ada setengah-setengah tu pula dia tambah pula baca. Nak bagi confirm ni ayat ni biar cukup satu ayat, takut tadi takut tak apa nak betul ke baca. Tak. Dia baca pula bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Ni penutup tu. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Confirm dah cukup. Qul huwallahu ahad dah cukup dah satu. Settle. Kan? Memang berlaku ada setengah-setengah khatib dia baca ayat salah. Contoh ada satu tempat tu dia baca innal ladzina indallahil islam. Sesungguhnya innal ladzina indallah. Sepatutnya innad din. Dia baca alladzina, baca dal bukan dal. Dal tu apa nama? Innad din tu sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Kalau innal ladzina apa maksud dia? Sesungguhnya yang indallah itu ialah Islam. Tak ada. Din tu tak ada. Bertukar makna habis. Maka tak betul lah. Kalau dia baca satu tu saja, tak baca ayat lain, maka tak jadilah khutbah dia dan juga Jumaat pada hari itu. Minggu lepas kot. Rasa minggu lepas lah. Ada satu masjid di daerah kita ni lah. Krian ni. Sembahyang Jumaat dia tak sah. Sembahyang dia tak sah. Bukan kerana khutbah, kerana solat. Tu imam baca, tu imam tak tahu macam mana, tu imam dia tak baca Fatihah. Saya pun rasa heran, kenapa boleh tak baca Fatihah? Kan, padahal Fatihah mula kan. Bila kita berdiri qiyam tu, kita nak ingat mula-mula baca Fatihah, tapi boleh dia lupa. Lupa tak baca Fatihah, senyap lama. Tiba-tiba Allahu Akbar, rukuk dah. Saya tak pasti rakaat pertama ke rakaat kedua. Tapi yang dapat ceritanya, dia tak baca Fatihah dan juga surah, senyap saja. Dia confuse macam mana, wallahu alam. Lepas tu makmum pun diam semua, senyap, tak ada bunyi pun belakang tu nak kata subhanallah.
Biar dia sedar sikit. Aku salah apa ni? Senyap je semua. Habis salam tu barulah bising. Tanya ustaz, macam mana ustaz tak baca tadi? Tak baca Fatihah. Betul ke? Saya tak baca. Saya lupa tu. Tak apa, saya tanggung semua, dia kata. Dosa saya tanggung. Mana boleh macam tu? Ni masalah solat ni tak sah. Solat ni tak sah. Betul senyap macam tu je. Jadi sepatutnya siapa yang salah tu, masjid ke ustaz tu. Kena panggil sekali tu. Macam mana nak selesai? Patutnya bila dah selesai macam tu kena sembahyang semula. Sembahyang semula kan? Kalau dah bagi salam lah, jangan tunggu minggu depan. Nanti kita mesyuarat. Tak payah mesyuarat. Mesyuarat apa lagi, dah jelas dah. Semua orang tahu. Tak baca Fatihah, semua orang tahu, semua makmum tahu, kan? Ada orang tak tahu baca Fatihah tu tak wajib. Baca Fatihah tu wajib. Ada orang tak tahu. Semua orang tahu kan? Rukun. Jadi maksudnya kecoh lah. Sepatutnya terus ya. Ini duk fikir pening lagi. Duk pening-pening lalat semua. Akhir sekali pakat balik pun. Habis hari tu pakat tak sembahyang Jumaat lah. Tak sah sembahyang Jumaat. Dan tak umum lah. Kena umum lah, kena qada lah sembahyang. Maksudnya sembahyang zuhur. Itu yang berlaku. Mungkin masa tu semua panik kot. Takkan tak tahu. Ramai pula ustaz di situ. Di belakang tu ramai pula ustaz. Semua pakat pening kot. Terkejut. Lupa habis. Boleh jadi. Dia jadi lupa. Jam apa nama? Daripada blank. Jadi blank. Tak tahu apa nak buat. Mungkin. Jadi sebab itulah kena bertenang. Relax. Fikir elok-elok, guna ilmu yang ada, kan? Dan bertindak segera. Jangan dilengah-lengah, ditangguh-tangguh, maka dia akan jadi lebih sukar. Lebih susah. Ni orang ni semua tak sah sembahyang ni. Sembahyang Jumaat. Boleh tak kita nak mufarakah? Sembahyang Jumaat boleh tak mufarakah? Boleh tak mufarakah? Tu imam tak baca Fatihah, aku mufarakah amai seorang. Boleh tak? Siapa boleh jawab? Sembahyang Jumaat boleh mufarakah? Boleh mufarakah tak? Macam sembahyang lain. Sembahyang fardu lain. Tak boleh tak? Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Sedangkan sembahyang lain boleh mufarakah. Apa saya pula sembahyang Jumaat tak boleh mufarakah? Sembahyang Jumaat ni wajib berjamaah. Tak boleh sembahyang seorang-seorang. Kalau boleh sembahyang seorang, ramai sembahyang Jumaat kat rumah. Sembahyang Jumaat kena sembahyang berjemaah. 40 orang pula. Mana boleh mufarakah? Kalau sembahyang fardu maghrib bolehlah. Imam dia pun mufarakah sembahyang seorang. Okey, sah sembahyang dah. Tapi kalau sembahyang Jumaat mufarakah, habis jam krem habis. Hak mufarakah pun batal. Tu imam tu pun batal juga. Tu dia. Apapun tadi kita maksudnya guna ilmu yang ada dan bertindak cepat. Bertindak segera. Jangan ditangguh-tangguh supaya semua selamatlah. Selamat Jumaat dia. Sembahyang Jumaat ni penting dan kena teliti betul-betul kerana tak boleh nak ganti. Payah. Nak sembahyang semula Jumaat lepas tu. Payahlah. Dah balik ke semua dah. Nak panggil balik. Masuk dalam WhatsApp. Okey, semua ahli Jumaat diminta supaya hadir ke masjid sekali lagi. Betul. Mai tak mai lah. Ada kalau ada lah grup WhatsApp. Ada grup WhatsApp rakan masjid contohlah. Rakan masjid Matanya Lutong ni. Masyuri ni. Ada panggil semula. Dia pun nak mai tak? Habaq kata tadi sembahyang Jumaat tadi kita tak sah lah. Jadi semua para jemaah diminta supaya kembali ke masjid segera kerana kita akan ulang semula sembahyang Jumaat kita. Boleh buat, tapi yang mai tu tak tahu lah berapa orang. Sebab itulah kena tindakan yang pantas menggunakan ilmu yang ada. Ni baru saja berlaku minggu lepas.
kecoh. Sini tak tahu, tahu tak? Tak tahu ah. Saya tak sebutlah masjid mana. Takut mengaibkan depa pula. Wallahu alam, yang baik dia datang daripada Allah Taala, yang kurang kerana kelemahan saya, kejahilan saya, maaf sekiranya terkasar bahasa dan melakukan kesilapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.